Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membahaskan tentang syurutus salat, syarat-syarat sebelum menunaikan salat ataupun syarat-syarat bagi membolehkan salat yang ditunaikan sah ataupun diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Di dalam perbahasan yang lepas, kita membincangkan tempat-tempat yang dilarang daripada kita menunaikan salat padanya. Secara umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bahawasanya bumi ini di mana sahaja boleh kita tunaikan salat, melainkan tempat-tempat yang dikecualikan. Tempat-tempat yang dikecualikan itu kita sebut dalam senarai hari itu, tetapi yang antara sebahagiannya disokong oleh dalil-dalil yang lain. Dalil secara bersendirian yang sahih ialah larangan di al-maqbarah dan al-hammam, larangan di kawasan perkuburan. Yakni kawasan perkuburan kita tak boleh salat, melainkan salat apa? Salat jenazah. Dan salat jenazah ni dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Maka kalau ada orang tu pergi kawasan perkuburan nak ambil berkat wali ke apa, nak salat di kawasan perkuburan, di sisi sebahagian ulama salatnya batal. Sebahagian mereka menyatakan salat sah tapi dia berdosa kerana memilih tempat itu. Dan kemudian hammam, iaitu tempat mandi. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Abi Marsad Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Daripada Abu Marsad Al-Ghanawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dia menyatakan qala, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat apabila sebut aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi satu makna bahawasanya hadis itu didengari sendiri oleh sahabat, bukan diambil melalui sahabat yang lain. Kerana tidak mustahil untuk sahabat ambil hadis dari sahabat yang lain. Kalau dia ambil hadis daripada sahabat yang lain, dia tidak mendengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh kata sami'tu, aku mendengar, I heard. Dia tak boleh kata. Dia tak boleh kata. Dia hanya boleh bagi tahu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Cuma dalam konteks para sahabat, mereka boleh. Abu Hurairah kata qala Rasulullah walaupun dia tak dengar, dia dengar daripada Ibnu Umar umpamanya. Abdullah Ibnu Abbas kata qala Rasulullah, dia tak dengar, dia dengar daripada sahabat yang lain, boleh. Tapi selain daripada sahabat, tabi'i umpamanya, anak murid sahabat, tak boleh. Dia tak boleh skip rawi terus kepada Nabi. Dia juga tak boleh
dengar daripada rawi lain, dia tak bagi tahu daripada siapa yang dia dengar. Misalnya dia kata an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, sedangkan dia tak dengar daripada Abi Hurairah, dia dengar daripada sahabat dia yang dengar daripada Abi Hurairah. Tak boleh, kerana dibimbangi. Yang tu dia panggil tadlis, dia sembunyikan nama rawi. Kerana dibimbangi, rawi yang dia sembunyikan itu bermasalah. Tapi kalau sahabat, dia sembunyi siapa pun tak apa, kerana sahabat dianggap tidak ada masalah. Wassahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah. Dan sahabat itu kesemua mereka adil di sisi ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Melainkan Syiah lah, Syiah dia tak boleh terima lah. Okey, hadis ini daripada Aba Marsad Al-Ghanawi. Dia kata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan kamu salat menghadap ke kubur. Wala tajlisu alaiha, jangan kamu duduk di atas kubur. Aba Mirsad Al-Ghanawi, sebelum tu Aba Mirsad Al-Ghanawi nama dia Kinas bin Husain. Dia ni adalah merupakan sahabat Nabi, terlibat dalam perang Badar, di dalam perang Uhud. Dia ada seorang lagi, dia terkenal anak dia Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Kita tahu hadis cerita tentang anak dia mati dibunuh oleh musyrikin dengan begitu kejam. Pada tahun yang keempat selepas Nabi SAW berlaku peperangan Badar, perang Uhud, golongan musyrikin mereka marah nak balas dendam kat Nabi. Mereka nak balas dendam kepada Nabi, mereka guna satu taktik tipu. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bagi tahu Nabi, kami berminat dengan Islam, tolong hantar orang-orang yang dapat mengajar kami Islam. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ni daripada kabilah Huzail dan Lahyan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi hantar 10 orang. 10 orang Nabi SAW hantar, yang diketuai oleh Asim bin Thabit Al-Ansari. Asim bin Thabit Al-Ansari ini ialah datuk kepada Asim bin Umar. Anak Sayyidina Umar, salah seorangnya nama Asim. Daripada Asim tu, yang tuan-tuan dengar cerita kahwin dengan budak perempuan yang tak mau tipu pasal susu tu, kan yang Sayyidina Umar masa jadi khalifah jalan dan dengar dialog dia dengan ibunya. Ibu dia kata tambah air di dalam susu supaya banyak sikit susu. Jadi dia kata jangan buat. Umar khalifah telah larang. Ibu dia kata khalifah bukan tahu. Kata dia, aku bukan satu orang yang mentaati khalifah pada zahirnya dan menentangnya di belakang. Allah tahu. Dialog itu didengari oleh Umar dalam riwayat sejarah. Bila Umar dengar dialog itu, besoknya Umar hantar orang mau pergi ke rumah dia. Umar tanya mana orang gadis yang wanita yang bercakap pasal susu lah tadi. Takutlah mak dia. Umar tengok dia,
Umar dah balik bincang anak-anak dia supaya kahwin dengan dia. Abdullah bin Umar tak nak. Asim bin Umar suruh kahwin. Pasal perempuan ni bagus, taat Allah. Jadi dia kahwin, Asim kahwin dengan perempuan ini. Daripada titis Asim bin Umar itu lahirnya zuriat keturunan Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz tu Bani Umayyah. Sebab tu Bani Umayyah ni kira keluarga Abu Sufyan lah. Sebab tu apabila Umar bin Abdul Aziz naik, dia uruskan keluarga dia hak mana duk jadi keluarga khalifah mewah-mewah ni, dia didik mereka, dia jemput mereka makan, dia tahan berlama makan, tak hidang lagi, lewat. Last sekali dia keluar roti yang keras macam tu ya, semua pakat lapak makan roti-roti tu. Lepas pada tu dia kata pada mereka, aku tengok keluarga kita ni roti ni pun boleh makan dah, jadi tak payahlah kita ada peruntukan yang banyak untuk keluarga khalifah ni, keluarga Bani Umayyah. So mereka kata, apa boleh buat? Kita telah bawa datang satu orang yang zahirnya keluarga Bani Umayyah, tapi hakikat dirinya ialah Umar bin Khattab. Pasal padanya darah siapa? Umar bin Khattab. Asim bin Thabit, datuk dia tu, Nabi SAW lantik untuk mengepalai permintaan hantar guru-guru agama ni. Sampai di satu tempat nama dia Bi'ru Raji'. Bi'ru Raji' ni adalah satu tempat dekat dengan Huzail dan Nahyan. Sampai ke situ Bani Luzail dan Nahyan, 10 orang ni telah dikepung oleh musyrikin Mekah, para pemanah Mekah, selama seramai 200 orang. Jadi 10 orang ni termasuk Nabi hantar, tadi saya kata Asim bin Thabit, Nabi hantar Marsad bin Abi Marsad, Nabi juga hantar Zaid bin Dasinah, Nabi hantar Khubayb bin Adi al-Ansari. Lebih kurang semua 10 orang Nabi hantar. Ni semua orang yang bagus-bagus, orang saleh-saleh. Bila kena kepung, mereka naik di kawasan yang tinggi. Naik di kawasan yang tinggi, musyrikin kata, kalau kamu turun, kami buat perjanjian, kami akan selamatkan kamu, kami tak bunuh kamu. Buat perjanjian, kami hanya mau wang, kami mau harta, mau perjanjian. Bila mereka dah duduk di atas, Asim bin Thabit kata, la anzilul yawm fi zimmatil kafir, aku tak akan turun tunduk ke bawah kehendak kafir. Jadi berlaku pertempuran, dipanah, 7 orang mati, tinggal 3. Hak cerita yang selalu tuan-tuan dengar, iaitu Khubayb al-Ansari bin Zaid bin Dathina, dan kemudian Marsad, anak dia ni. Tinggal 3 orang ni musyrikin tangkap, musyrikin ikat. Musyrikin buat, tuan-tuan tahu, satu dia buat kat Zaid bin Dathina. Orang musyrikin ni Mekah, dia tak boleh bunuh dalam kawasan haram.
Jadi dia buat keluar mereka ni ada harga. Tadi tu Asim bin Sabit tu dia pergi jual Asim bin Sabit, kepala Asim bin Sabit ni, kepada keluarga yang mana masa perang Asim bin Sabit bunuh, masa perang Badar. Pasal bini dia nazar nak minum arak dalam tengkorak Asim bin Sabit. Tu musyrikin tu. Hak tu mati. Yang tiga ni dia tangkap. Bila tangkap nak bunuh tak boleh. Dia kena bunuh di luar daripada tanah haram. Jahat-jahat musyrikin ni dia hormat tanah haram, tak boleh bunuh. Jadi dia keluar bunuh di Tanah Ain, hak tempat kita dok pergi ihram umrah tu. Kena kawasan tu tanah halal. Antara yang dia bunuh Zaid bin Dathinah. Yang selalu kita tahu cerita Zaid bin Dathinah, yang dia bunuh, yang Abu Sufyan tanya dia sebelum dia bunuh, ara'aita law anna Muhammada fi makanika al-an wa anta fi ahlik. Apa pendapatmu jika sekiranya Muhammad yang duduk di tempatmu dan engkau berada dengan keluargamu? Ni kena tangkap ni, nak tunggu sembelih. Musyrikin bunuh, potong sikit-sikit. Kata Zaid bin Dathinah, la uhibbu anna Muhammada fi makanihi alladhi huwa fihi al-an tashuqu shawqatun wa ana jalisun fi ahli. Aku tak suka kalau Muhammad berada di tempat yang dia berada sekarang, tak kira di mana, terkena satu duri yang kecil, sedangkan aku berada dengan keluarga aku. Maksudnya kalau Muhammad berada di tempat dia terkena duri kecil, aku duduk dalam keluarga aku tak suka. Apatah lagi kau tanya aku, kalau Muhammad duduk di tempat ni, aku nak pergi duduk di keluarga aku. Itu maksud dia. Kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak lihat seseorang menyayangi seseorang seperti sayangnya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini fakta sejarah bagaimana kepimpinan Nabi yang telah disayangi oleh sahabat-sahabatnya. Mereka bunuh Zaid, mereka bunuh seorang lagi, Khubayb bin Adi Al-Ansari. Khubayb bin, sebab apa saya nak cerita dulu, saya pernah cerita dah cerita ni sebab penting untuk kita mengambil pengajaran tentang dia. Khubayb bin Adi Al-Ansari, bila dia nak kena bunuh, dia tambak dia nak bunuh dia. Yang nak bunuh dia itu ialah Banu Haris bin Amir. Banu Haris bin Amir nak bunuh Khubayb sebab Khubayb telah bunuh Al-Haris bin Amir dalam perang. Jadi bila geng musyrikinnya tangkap, mereka jual dia kepada Banu Amir. Semasa Khubayb ditambat, dia ada minta pisau cukur untuk cukur. Maka dia bagi dia pinjam. Tanpa mereka perasan, anak cucu kepada Al-Haris bin Amir tu, Banu Haris tu, dia mari kepada Khubayb Al-Ansari. Khubayb pegang dah budak, dan di tangan Khubayb ada apa? Pisau. Terkejut keluarga dia. Anak mereka duduk di tangan Khubayb. Khubayb kata, kamu takut dah? Dia kata, lah, tak payah takut lah. Wallahi la af'alan. Demi Allah aku takkan buat apa. Tengok disiplin. Dia nak kena mati tu, dia tak bunuh. Pasal mana boleh bunuh budak-budak.
Dia kata, aku takkan buat apa budak ni. Kemudian mereka minta, mereka nak mula bunuh dia, mereka nak potong dia sikit-sikit. Dia minta salat sebanyak 2 rakaat. Ini juga menjadi contoh kepada kita bahawasanya kalau orang tu nak kena hukuman mati ataupun kena pihak yang zalim, kalau ada peluang untuk salatlah 2 rakaat. Dia minta salat 2 rakaat. Dia antara doa mereka ni, mereka kata, ya Allah, sampaikanlah khabar kami kepada Nabi-Mu. Pasal Nabi tak tahu, dulu bukan ada boleh grup WhatsApp tolong bagi tahu ambil ke tak ada kan? Jauh. Mungkin Nabi tak tahu. Pasal Nabi tahu, Nabi hantar 10 orang ni pergi sebagai pendakwah, sebagai guru agama. Mereka tipu, mereka kepung. Jadi dia solat, dia lepas solat dia kata, kalaulah sekiranya tidak kerana aku bimbang, kamu tuduh aku takut nak mati, aku nak panjangkan sikit solat aku ni, tapi aku pendekkan sikit, takut kamu rasa aku takut. Yang tu kira hebat lah. Saya tengok video interview dengan lawyer ataupun peguam Saddam Hussein. Bukan saya cerita dia sama dengan sahabat saja, cerita selingan. Saddam Hussein sebelum dia nak digantung, nak dikeluar, kata riwayat-riwayat yang melihat dia tu, dia sentiasa baca Quran malam, dan mahkamah dia pergi, dia pegang Quran. Yang gantung dia Amerika lah kan? Amerika dengan Syiah geram kat Saddam. Dulu pemerintahan Saddam dia tak bagi muka dengan Syiah ni. Jadi dia minta baju labuh. Tengok dia kalau masa hari nak gantung tu, dia kan dia pakai baju labuh panjang. Dia baju sejuk. Lawyer dia tanya pasal apa nak pakai baju ni. Dia kata Iraq ni musim dah sejuk. Dia kata, aku bimbang nanti apabila aku nak digantung, aku sejuk, rakyat Iraq menyangka aku takut pada tali gantung. Sebab itu aku pakai baju ni, supaya mereka tahu aku tak takut dengan tali aku. Sebab tapi Syiah ni, dia gantung Saddam ni, dia tak gantung habis, dia bagi Saddam tu jatuh tak mati, dia pukul Saddam bagi mati. Okey, tak apa, tapi saya cerita selingan lah. Khubayb Al-Ansari dia doa kat dia apa? Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, kira mereka satu-satu, bunuh seorang-seorang, jangan tinggal seorang pun. Dan mereka bunuh dia, termasuk bunuh Marsad, mati. Kejadian bunuh mereka ni kejam. Anak dia ni, anak Rawi ni pak dia mati tahun 12 Hijrah. Pak dia mati pada zaman Abu Bakar Siddiq. Anak dia mati dulu, Rawi ni. Saya nak cerita ni kerana jika tuan-tuan ingat, saya pernah cerita seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir adalah sahabat yang masuk Islam selepas perang Khaybar lewat. Sa'id bin Amir sebelum dia masuk Islam, dia hadir masa Khubayb ni kena bunuh. Masa tu dia geng siapa? Geng musyrikin. Dia tak buat lah, tapi dia hadir. Sa'id ni dia masuk Islam, dia jadi orang Islam yang baik, sehingga Sayyidina Umar sayang kepada dia. Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di Homs, Syria.
Ham di Syam, Syria. Lantik dia jadi gubernur di Homs. Bila Sayyidina Umar melawat ke sana, dia tanya macam mana, kaifa walikum, macam mana gubernur kamu? Dia kata dia semua bagus, tapi kami nak komplain 4 perkara. Sayyidina Umar bila dengar orang nak komplain tu, Kak Sa'id bin Amir, dia tak happy. Pasal dia kata, ya Allah, inilah hamba-Mu yang ku tahu yang baik, Sa'id bin Amir. Walaupun dia pernah hadir dalam peristiwa tu. Sayyidina Umar tanya apa dia? Komplain mereka yang pertama ialah la yakhruju ilaina illa ba'da ta'ala nahar. Tidak keluar kepada kami, dia tak keluar menjumpa rakyat ni melainkan matahari naik tinggi lah. Masuk kerja lambat. Dan sebahagian dia kata, azim, kacau malah. Yang kedua, tak jawab bila orang panggil waktu malam. Kalau rakyat panggil malam, tak jawab. Sayyidina Umar ni terkenal, siapa jadi gubernur dia? Gubernur ni orang besar lah. Gubernur jadi amir. Gubernur kira macam menteri besar lah, satu wilayah tu. Macam ketua menteri yang kuasa. Umar ni terkenal, orang yang dilantik jadi gubernur, dia tak bagi ada pintu rumah. Ada apa? Ada lansir saja. Ada tirai lah. Dia takut rakyat panggil tak dengar. Kacau kita jadi. Sebab tu isteri-isteri dulu tak suka dia suami dilantik jadi gubernur. La beratak lah. Sekali kena tanya Umar, bubuh wallpaper di dinding pun Umar tak bagi. Dulu dia pakai kain lah, Umar tak bagi. Straight Umar. Jadi kita malam tak jawab. Satu lagi, dalam sebulan 2 hari hilang, kami tak tahu dia pergi mana, tak keluar langsung. Dan setiap dia report yang mereka bagi tu, Umar kata, azim, weh, besar ni, kacau ni. Satu lagi, dia ni kadang-kadang dia duduk dengan kami dalam majlis, dia jatuh pengsan. Baina hin wal hin, di satu masa kepada satu masa duduk pengsan. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang pengsan. Jadi kami tak tahu pasal apa. Oi, 4 benda yang diadu tentang Sa'id bin Amir. Pasal cerita, pasal ada kaitan dengan cerita rawi ni. Umar panggil dia. Umar Amirul Mukminin tegas. Ajib ya Sa'id. Jawab wahai Sa'id. Apa cerita? Sa'id kata, aku kalau boleh tak mau nak jawab. Dia tanya. Dia kata, aku keluar lewat hatta ya ta'ala nahar, sehingga matahari tinggi, sebab tak ada siapa tolong bantu sedia makanan kat rumah. Aku tak ada pekerja dalam rumah aku. Tak ada orang gaji. Jadi aku kena uli tepung sendiri, kena biar tepung tu elok sendiri, lepas tu kena bakar roti sendiri, lepas makan barulah boleh keluar. Baik, Umar kata, tak apa. Okey. Lepas tu malam orang cari, pergi mana? Dia kata, ya Amirul Mukminin, siang dah bagi sepenuhnya pada rakyat. Malam biarlah aku bagi pada Tuhan, pada Allah Ta'ala pula. Tak apa, Umar kata. 2 hari dalam sebulan hilang pergi mana? Dia kata, Amirul Mukminin, aku tak ada baju ni je dah. Dia jadi gubernur tu.
Baju ni je ada. Dalam sebulan aku basuh, aku kena menyorok lah sementara nak tunggu baju kering. Omar lebih lagi kagum dengan dia. Yang ni satu lagi aku nak tanya ni, pasal apa yang duk pergi pingsan dalam majlis ni? Dia kata, aku hadir masa Khubayb dibunuh tu. Ni cerita zaman Nabi dulu ni. Cerita tahun keempat tu hijrah ni. Setelah 20 tahun lebih dia cerita. Setiap kali aku ingat Khubayb ni, aku ingat doa dia, aku ingat aku tak buat apa-apa tolong dia, padahal ketika itu dia belum Islam. Aku rasa salah. Setiap kali terlintas tentang Khubayb, aku akan pingsan. Dan dia pingsan. Dia pitam. Maghsyiyun alaih, pingsan. Hitam dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikian dalamnya perasaan dan tanggungjawab sahabat. Padahal ketika itu dia belum masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, dia rasa bersalah. Teringat pada doa tu. Bersalah, dia tak tolong. Bukan sekadar menyesal, pingsan. Bukan sekali, berulang kali. Padahal gubernur, ahli medan perang, kerana merasai dia tidak menunaikan tanggungjawab membela saudara Muslim. Macam mana dengan kita? Ramai orang Muslim ni kena bunuh ni. Kejam. Di India, kejam bunuh orang Islam. Ada setengah orang kata kat saya, Malaysia ni tak adil. Dia dari India lah. Untuk orang-orang bukan Islam, untuk, saya kata mungkin kalau nak bagi yang adil tu, nak kena buat macam Modi buat kot pada orang Islam. Macam tu kamu maksudkan adil. Kalau India sebagai contoh yang baik, kejam, bunuh, katok, pukul mati buta macam tu, bakar orang Islam. Pemimpin-pemimpin orang Islam tak boleh kata apa. Sehari dua ini perdamaian, tatbir dengan Israel, tak berani siapa cakap apa. Kerana bila dicakap, pengganas tak sukakan perdamaian. Berdamai tak apa, bukan Islam anti perdamaian, tapi hentikan pembunuhan dan kekejaman kepada orang Islam Palestin. Ni negara-negara Arab start, dah mula pergi Tel Aviv, ambil gambar, tunjuk bagusnya Tel Aviv. Setelah ribuan rakyat orang Islam yang dibunuh, di mana kita dibandingkan apa yang dibuat oleh Sa'id bin Amir. Okey, panjang kita cerita pasal Aba Mirsad ni. Okey, Aba Mirsad, Aba Mirsad ni dia riwayatkan, riwayat ini anak dia tadi nama Marsad bin Abi Marsad. Marsad bin Abi Marsad, anak dia yang kena bunuh ni adalah bapa dia Abu Marsad. Abu Marsad meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang salat menghadap kepada kubur. Hari itu tak boleh semayang kawasan kubur. Hadis ni kata tak boleh semayang menghadap kepada kubur-kubur.
Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahawasanya min a'zami makaidi syaitan allati kada biha aktharu ma awhahu qadiman wa hadithan ila hizbihi wa awliyaihi min al-fitnati fil qubur hatta al-amru fiha ila an ubida arbabuha min dunillah. Sebesar-besar fitnah yang syaitan telah tiupkan sejak dahulu sampai sekarang, kata Ibn Qayyim, kepada ahli-ahli penyokong dia dan wali-wali dia, wali syaitan, hampir dalam semua keadaan ialah fitnah tentang kubur. Sehingga kubur itu dimulakan dengan hormat, akhirnya sembah. Ni negara kita dok mai, kita tengok dok mai. Mula dia kata, oh, siapa yang tak mau pergi duk minta kat kubur, bukan tak betul, saya bukan tak doa tak makbul, saya Wahabi. Yang ahli sunnah hak betul, hak pergi minta kat kubur. Punya ahli sunnah kok mana tu? Pergi ke kubur, mari macam-macam, hak duk menyanyi lah apa tu. Wahai tuan punya kubur, kami ni datang, mintalah kepada Allah, atau mintalah supaya kami sekian-sekian. Kalau betul nak minta pada kubur, kalau betul lebih baik Nabi, lebih baik Abu Bakar, lebih baik Umar. Tapi semua ni tak cukup. Mereka akan pergi ke kubur-kubur wali-wali yang dilantik oleh mereka. Kita tak nafi sebahagian tuan-tuan punya kubur tu mungkin awliya Allah, wali Allah, tapi mereka bukan menjadi Tuhan sehingga memakbulkan doa kita. Yang memakbulkan doa kita ialah Allah Azza wa Jal. Tapi akhirnya geng-geng ini rasa tak sedap dah nak doa ya Allah, nak kena pi ke wali juga. Pi Mekah, doa di Kaabah, tak apa, kena pi cari kubur wali. Pergilah wali apa di Singapura ada satu, sebahagian di Penang ada satu, tapi Malaysia ni korang di Pulau Besar ada, di Indonesia. Pergi ke kubur Wali Songo, minta kat Wali Songo. Ziarah kubur tak ada masalah, boleh. Meminta, mula-mula dia kata tak, kita ni ambil ziarah tempat orang soleh. Lama-lama syaitan dia pergi dalam sikit. Lama-lama bubuh gambar. Setiap projek-projek doa kepada wali ke apa ni, ada rancangan komersial yang lain. Tuan-tuan tengoklah, semua ni ada. Ada macam mana kawan ni nak buat untung, kawan ni nak buat untung. Kalau kita kata tak apa, cuba tawasul dengan Nabi ya, oh tak cukup Nabi, dia kena pi wali. Wali ambil Abu Bakar dengan Omar dengan Osman dengan Ali, oh tak cukup, kena main wali kawasan kita juga, kena ada brand sendiri. Sebab ada orang yang menega dengan hal ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, sebesar-besar fitnah syaitan bermula daripada bila? Bermula sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tu yang kita baca dalam surah Nuh, nama-nama itu. Karena syaitan kalau dia kata pi sembah kubur, betul tak boleh, orang tak percaya. Pi doa di tepi kubur, bagi dekat sikit. Kalau doa keampunan kepada orang yang di dalam kubur, tak ada masalah lah. Tapi dia pergi minta kat orang dalam kubur itu. Ini Nabi SAW larang. Sebab itu Nabi tutup saddu zari'ah. Dalam hadis Abu Marsad ni, Nabi saddu zari'ah, tutup, menghadap ke arah kubur pun tak boleh sembahyang. Kalau tidak,
dia akan memuliakan kubur. Kecuali semayang jenazah tak apalah. Sebab apa? Dia tidak ada rukuk, tak ada sujud apa. Bukan ustaz-ustaz geng-geng sunnah ni yang pandai-pandai tak ada dalam kubur ni. Hadis Nabi sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tusallu ilal qubur, jangan kamu semayang ke arah kubur. Mesti ada tujuan. Kenapa Nabi larang? Sama nazirun, sama dengan hal ini Nabi larang semayang masa matahari nak jatuh, masa matahari nak naik. Sebab apa? Tidak mau sama dengan penyembah matahari. Kenapa Nabi tak mau kita harap hadap ke arah kubur walaupun kita mungkin tak niat apa? Jangan bagi sama dengan pemuja kubur, kuburiyun, yang mereka ni tak ada dah. Allah ni ajar bangun malam tahajud doa kat dah, dia mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika bila hamba ku bertanya engkau tentangku, aku dekat. Dia tak puas hati yang tu. Nak jauh dia kata. Nak dekat macam mana? Tok wali. Kena wali. Jadi dia pergi kat wali. Wali sekian, tolonglah minta bagi anak saya ni sembuh. Dia kata wali pun minta pada Allah Ta'ala juga. Dia pergi kat tu dululah. Lama-lama, ya Ghaus, wahai Ghaus. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani. Pasal apa tak panggil Allah? Kita panggil wali pun, wali minta ke Allah juga. Samalah. Oh Jesus, oh Jesus pun minta kat Tuhan juga. Semua berhala-berhala yang ada akhirnya kat Tuhan juga. Lalu lama kelamaan halallah semua penyembahan-penyembahan yang lain. Hari ini mungkin orang yang terlibat ni dah. Kami tak macam tu. Kenapa Nabi larang menghadap ke arah kubur? Kerana Nabi tak mau yang ni. Mungkin hari ini kita tak, anak cucu kita akan buat. Sebab tu alhamdulillah di Perlis ni apa, kita tak mau yang ni mai. Yang ni kita tak mau. Depa kata depa ni bukan ahli sunnah. Ahli sunnah maksud ahli yang ikut sunnah Nabi. Bagi tahu satu tempat hak Nabi pergi minta di kubur. Ataupun Abu Bakar ataupun Umar pergi minta di kubur. Paling tinggi riwayat bertawassul Al-Abbas, iaitu suruh Abbas berdoa. Dan ini semua kita tidak nafikan jika orang bertawassul, khilaf jika masalah bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, terimakanlah doa. Ini bijah Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Sebelum itu kebanyakan ulama sebahagiannya mereka tidak begitu isu dalam hal ini dengan menyebut minta ya Allah kepada Allah, cuma menyebut dengan kemuliaan Nabi. Dan Nabi itu memang mulia dengan berkat kemuliaan Rasulullah, tidak ada isu. Tapi bila dah pergi ke kubur, minta di kubur, wahai fulan, wahai fulan, dia kata wali ni masa hidup pun boleh tolong kita, takkan mati lagi tak boleh. Hidup kadang-kadang dia tolong duk doa kat kita, mati dia lagi lapang tak ada buat kerja apa, kita minta tu dia boleh dia akal dia Syekh Ali Tantawi dalam buku dia Ta'rifun Am Bidin Islam, dia buat satu contoh yang menarik saya selalu sebut. Dia macam saya sebut selalu, kita doktor, kita pergi kat doktor, kita sakit pergi doktor, klinik, doktor
Tanya sakit apa ni? Tak tahu lah, demam, batuk apa semua. Tak sembuh-sembuh. Doktor pun test pergi Ahmad, bagi ubat. Balik pergi kita, makan ubat doktor, dengan izin Allah sembuh. Mai 2-3 bulan lagi pergi, tengok-tengok klinik tutup. Doktor mana? Tak buka Buka apa doktor kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah doktor kita. Doktor pun mati. Mati, doktor mati. Doktor tak mati. Tanam dia mana? Tu dah ada kawasan baru tu, ada nama dia. Pi. Assalamualaikum doktor. Batuk pula dah. Demam apa ni. Tolonglah Ustaz. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh tak kita kata hari tu hidup duk minta tolong dia boleh? Pasal apa? Mati tak boleh pula. Hidup dulu ramai passion, ni mati tak ada siapa, saya habis. Tak boleh, sebab masa hidup tu dengan sebab musabab yang Tuhan bagi jadi tiang buka bumi. Bila mati sebab musabab tu tak ada dah. Telah mati para syuhada, Hamzah, telah mati ramai orang-orang yang saleh, Sayyidus Syuhada, ketua orang-orang yang mati syahid. Pun Nabi tak pernah kata kita ni bila ada masalah nak perang ni minta pertolongan Allah, pi habaq kat Hamzah lah, dia dah sampai sana dah supaya Allah tolong kita. Tidak. Ini semua ialah makaidus syaitan, penipuan syaitan dengan bahasa-bahasa kononnya bukan. Depa ni tak faham kita ni akhirnya akan terjerumus ke dalam kancah mempersekutukan Allah tanpa kita sedar dan berhati-hati dengan azan Allah.
Dalam potongan yang kedua bagi hadis ni, dia kata wala tajlisu 'alaiha, jangan kamu duduk di atas kubur. Dia tak bagi kita solat menghadap ke arah kubur, dan dia juga tak bagi, Nabi SAW juga, baginda juga tak bagi kita duduk di atas kubur. Solat ke arah kubur ialah tanda sebagai lambang kepada berlebihan membesarkan kubur. Duduk di atas kubur pula lebih cenderung kepada macam hina kubur. Setengah orang lah di Malaysia tak ada lah, macam di Zimbabwe apa tu, dia pun nak baca talqin ke apa, dia lapik tikar duduk di kubur orang, nak baca di kubur dia kan. Ataupun nak baca apa-apa ke, raya ke apa, taklah kata raya tu kena pergi kubur, tapi sebahagian orang dia jadikan amalan dia raya mesti pergi kubur, lapiklah duduk atas kubur orang. Dia tak bagi. Nabi SAW kata la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhrika thiyabahu fatakhlusu ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Jika seorang kamu duduk atas bara api sehingga fatuhrika thiyab, sehingga bakar thiyabahu, membakar, api itu membakar baju dia. Fatakhlusu ila jildihi, api itu kena kulit dia. Dia duduk atas bara api itu sampai terbakar baju dia, bakar kulit dia. Nabi tak khairun min an yajlisa ala qabrin, lebih baik, yang tu lebih baik dibandingkan dia duduk atas kubur. Dia Nabi larang duduk atas kubur. Para fuqaha sebahagiannya menyebut, jika sekiranya duduk di atas kubur tidak boleh, kerana itu macam menghina tuan punya kubur. Kerana orang mati ni, masa dia hidup dia, kita ada hak dia. Bila dia mati pun tidaklah kata dia dihina. Kita hormat dia sebagai Muslim. Jadi kawasan dia kita tak kacau. Fuqaha kata kalau duduk tak boleh, pergi pijak pun tak boleh. Kerana pijak mengandungi maksud yang sama, iaitu menghina dia. Maka kita tak pijak kubur tanpa ada keperluan, maksudnya melainkan tak boleh lalu mana dah, terpaksa pijak untuk selamatkan diri kita ataupun seumpamanya, tak mengapa. Jika tidak, tak ada pasal-pasal pergi pijak kubur orang, pijak kubur orang ni, duduk atas kubur orang tu, nak pergi sampai ke kubur keluarga kita. Tak kena. Kita boleh ziarah makbarah ni, kubur, kita doa lah ke kubur tu. Kalau boleh pergi tepi kubur, tak apa. Kalau tak boleh dah terpaksa, kita doa. Setengah orang dia kata takut jauh, doa tak sampai dekat. Sampai. Doa. Yang penting doa yang ikhlas, Allah suruh Allah ampunkan dia. Memanglah manusia ni ada sentimental dia. Bila meninggal dia nak pergilah tengok kubur tu, tak salah, tapi dia mesti melalui adab-adab apabila kita pergi ke kawasan perkuburan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Habis tuan, tak ada soalan? Bagus, minggu ni tak ada soalan, tak ada banyak kan? Ada lagi soalan?
apakah hukum dengan pembinaan replika dinosaur di Tasik? Minta penjelasan. Asal kita semua tahu bahawasanya Islam ini dia tidak menggalakkan ataupun tak larang membina ataupun musawwir, taswir. Asyaddan nas azaban al-musawwirun. Inna asyaddan nasa azaban al-musawwirin. Sedahsyat-dahsyat orang yang kena azab ialah golongan orang-orang yang buat taswir. Taswir ni sama ada dia ukir ataupun dia lukis. Para ulama bincang kenapa hal itu dilarang. Di kalangan mereka berpendapat hanya kerana benda tu tak boleh. Di kalangan mereka berpendapat kerana perkara itu boleh membawa kepada unsur keberhalaan yang ditentang oleh agama. Di kalangan mereka berpendapat disebabkan kerana ia menandingi ciptaan Allah. Tapi Ibnu Abbas dia dalam riwayat dia kata kalau ni lukis pokok, tapi kalau pokok pun ciptaan Allah juga. Jadi sukar kalau itu nak dijadikan illah. Lukis pokok boleh, lukis matahari, matahari ciptaan Allah lebih hebat lagi daripada kuda, daripada apa lagi. Langit lagi hebat. Lukis langit, bintang-bintang, semua kata boleh. Kalau nak menandingi ciptaan Allah, itu lebih lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu yang lebih hebat ciptaannya ataupun langit yang dibina? Jadi ini menimbulkan perbincangan di kalangan para fuqaha. Dalam masa yang sama, ada tak binatang ataupun benda yang dibuat patung pada zaman Nabi yang Nabi tak larang? Ada yang kita tahu bahawasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud apabila Nabi SAW dapati Aisyah radhiyallahu anha, dia bermain dengan kawan-kawan dia. Masa tu Aisyah umur dah belasan tahun. Dan sebahagian menunjukkan peristiwa tu dah lewat, mungkin selepas perang Tabuk. Jadi Aisyah dah berbelas tahun, 17 tahun. Ada permainan dengan Aisyah. Nabi tengok permainan, Nabi kata, ma hadzal ladzi wastahun, benda apa ni? Dia Aisyah kata apa? Faras, kuda. Ini syamin kuda. Maladhi alaihi, benda apa di atas kuda ni? Nabi tanya. Aisyah kata janahan, 2 sayap. Nabi kata faras lahu janahan, kuda ada sayap. Nabi tanya Aisyah. Aisyah kata amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Kamu tak pernah dengar ke Nabi Sulaiman kan ada kuda yang banyak sayap? Aisyah kata kat Nabi. Kata Aisyah, fadhahika Rasulullah, Rasul gelak. Hatta ra'aitu nawajidahu, sehingga aku nampak geraham Nabi. Ada beberapa perkara dalam hadis ni. Yang pertama, statement Aisyah kata Sulaiman ada kuda, ada sayap tu betul. Sekarang kan budak-budak minat apa? Apa yang ada sayap? Unicorn.
Tapi dia tak kata ada tanduk tu. Tapi pasal Nabi ketawa, Nabi tak kata tak, Aisyah itu tak benar. Tak mungkin kita kata sebenarnya tak benar saja, Nabi biar pergi can Aisyah merepek. Tak. Nabi tak, dia tak boleh. Ini di bawah bab iqrar. Nabi dia tak akan mengakui benda yang salah. Tak mungkin benda tu tak betul. Nabi boleh kata Pi tak betul, Pi kat dia. Kita mungkin betul ke tadi? Tak betul. Habis tu awak tak bantah. Aku malas dengan dia. Kita mungkin. Nabi tak boleh. Nabi qaulan, fi'lan, taqriran, perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi SAW. Tapi isu yang timbul lagi ialah bagaimana Nabi membenarkan Aisyah ada patung. Sedangkan banyak hadis larang ada patung. Maka kesimpulan yang boleh kita buat, bukan cakap pertama, agama tak benarkan ada apa-apa patung yang boleh membawa kepada membesarkan, menghormati, mensucikan, mengagungkan. Apa saja buat patung jenis itu dilarang. Buat patung pemimpin ke, buat patung ahli sukan ke, buat patung dalam bentuk respect, dalam bentuk membesarkan, mengenang ketokohannya, dilarang. Bahkan Nabi kata ulaika, mereka itu adalah syirarul khalq 'inda Allah, hamba-hamba Allah yang jahat yang buat. Kedua, ada patung ataupun lukisan yang tidak bertujuan membesarkan tapi bertujuan permainan. Tak kira lah mainan orang tua kanak-kanak, ataupun tujuan pendidikan, buat untuk pendidikan, atau tujuan perubatan, macam doktor kan dia ada semua patung dia tu, ataupun tujuan penyiasatan, polis bahagian jenayah investigation, dia buat berbagai dimensi patung orang tu nak tengok kan. Apa saja yang mempunyai tujuan pendidikan, permainan yang tidak dibesarkan, satgi lempak tauk ke tanah, satgi pijak, satgi picit, yang ni termasuk di dalam keizinan berdasarkan hadis tu. Ketiga ialah, jika tidak ada apa, kalau boleh satu orang elok daripada patung, kerana dibimbangi, kerana sebahagian ulama larang terus patung apa pun. Jadi itu lebih baik jika kita dapat elok. Tapi jika ada patung dengan tujuan permainan kanak-kanak, kawan tua ke, untuk pendidikan dan seumpamanya, yang tidak bertujuan untuk tujuan membesar dan mengagungkan, hanya sekadar tujuan benda tu pula pijak, patah, ni orang taklah kata kagum, angkat, dia pegang, hormat, dia diizinkan, seperti mana yang disebut dalam Sahihul Kamil dan seumpamanya. Patung hak dinosaur tu saya tak tahu, tuan-tuan agungkan ke, tuan-tuan apa? Ke permainan ke? Fikir sendirilah. Ada soalan berhubung dengan, saya lupa hari tu ni saya janji, soalan tentang apa? Tentang menggugurkan kandungan, kan? Ada siapa saya janji hari tu ni, menggugurkan kandungan setelah seorang wanita itu mengandung atau hamil, mempunyai bab yang disepakati ijma' para ulama haram, dan ada perkara-perkara yang khilaf. Yang sepakat para ulama haram untuk menggugurkan kandungan tanpa sebab. Sebab ni maksud tanpa sebab, seperti mengancam nyawa ibu umpamanya, doktor pakar tanpa sebab ataupun sebab yang kuat,
ialah apabila kandungan berusia 120 hari ataupun 4 bulan. Tak boleh. Sementara yang menjadi khilaf di kalangan ulama ialah beberapa keadaan. Yang pertama, di kalangan para ulama mengharamkan kandungan itu dibuang sejak daripada mula tahu dia mengandung. Start mengandung je, start benih lekat je, tak boleh. Ini sebahagian daripada kalangan ulama dalam mazhab Hanafi, sebahagian dalam mazhab Syafi'i, termasuk Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan termasuk sebahagian di kalangan ulama-ulama seperti juga Al-Qaradawi dan seumpamanya, yang mereka menyebut Al-Qaradawi menyatakan lagi lama lagi haram, lagi lama lagi haram. Haram tu lagi kuat jika tanpa alasan. Yang kedua, di kalangan para ulama kata haram apabila berusia 40 hari. Ini saya buat ringkasan lah. Pendapat ni disebut, semua ni disebut dalam semua mazhab pada zaman dulu. Di kalangan moden ni, Al-Buti dan seumpamanya, dia menyokong pendapat 40 hari ni. Dan ini adalah apabila sampai 120 hari, semua sepakat haram. Dr. Al-Qaradawi dia cenderung kepada pendapat tak ada alasan haram. Cuma haram itu lebih kuat apabila hari awal haram juga, lagi lama lagi haram, lagi lama lagi haram, lagi 40 hari lagi haram, sampai 120 hari haram lebih besar. Kerana di situ sampai tempat sepakat. Di kalangan ulama ada yang bagi kelonggaran jika sekiranya mungkin, jika dia mengandung pada peringkat awal itu, kata kurang pada 40 hari jika mengandung, kemudian menyusahkan dia tak boleh bawa balik anak dia, tak ada iktiraf, ataupun dia duduk dalam satu keadaan yang tak mungkin membolehkan dia meneruskan perjalanan, sedangkan dia perlu pelajar yang mana tak diizinkan. Kalau benar hal itu berlaku, maka hal-hal ini boleh dipertimbangkan qaul-qaul para ulama jika ada keperluan, dengan syarat yang seperti mana yang saya sebut tadi. Awal sebelum 40 hari haram dia ataupun larangan dia ringan. Lepas 40 hari lebih berat kerana fuqaha lebih ramai mengharamkannya. Sampai 120 hari semuanya sepakat haramkan. Cumanya kita sebut macam ni lah. Bukan senang juga nak dapat anak. Orang usaha nak dapat anak, kadang-kadang tak dapat. Quran larang bunuh budak tanpa, kerana takutlah anak damai, anak 3 pun yuran bayar tinggi, main 4 esok tak lepas. Ada orang fikir mana? Sebenarnya rezeki Allah ni kadang-kadang satu orang tu ada gaji dia 1,500 anak seorang, ngam-ngam. Main anak 2 duduk 1,500 tu juga jalan hidup. Dua-dua boleh sekolah. Mari 3 masih boleh lagi, jika insya-Allah dia bergantung rezeki dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi dia bergantung dengan kudrat dia, mungkin dia akan ada masalah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dalam surah Al-Isra Allah kata, jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takutkan susah rezeki, takutkan kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang merezekikan mereka dan kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah merupakan dosa yang besar. Apabila 120 nyawa dah ada, ruh telah ditiupkan, maka itu macam membunuh di sisi menurut ke semua para ulama. Quran kata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan itu ditanya di atas apa dosa mereka dibunuh. Seorang boleh, kalau dia ada satu keadaan yang terdesak, yang tertentu,
tak boleh anak dia boleh pertimbangkanlah qaul para fuqaha yang tadi. Tetapi apabila sampai 4 bulan, sepakat para ulama melarang dia menggugurkan kandungannya. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Saya ni patutnya pagi besok ada meeting di Shangri-La, Kuala Lumpur. Jadi oleh kerana saya tahu kalau tak main kuliah ni, tuan-tuan kata mufti asyik penting. Jadi saya bukan kena tuan-tuan lah, memang nak mengajar. Jadi saya pergi pukul 4 pagi 3 pagi saya nak kena pergi Kuala Lumpur untuk membolehkan sampai hadir meeting pagi esok. Siapa ada soalan tanya, kalau tidak saya memang nak berhenti awal. Habis. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi yang kuliah akan datang. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.